سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Wahasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah wa masyaallah wa tabarakallah. Kita sambung balik muzakarah kita, iaitu kitab Bahrul Madhi. Pada jilid yang pertama, kita masih dalam duk bicara babu maja fi fadli tuhur. Dalam bab yang telah datang dia, iaitu hadis-hadis yang berkaitan menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan bersuci. Kesimpulannya ada kesimpulan pula dah. Tak ada apa-apa buat simpul dah. Dah. Kesempatan ini saya nak mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijrah 1442. Nah, yang kalau kita tilik pada asalnya hijrah Nabi SAW ni minal Makkah ilal Madinatul Munawwarah, itu ialah hijrah yang besar, tapi bukanlah yang pertama. Adapun hijrah yang pertama ialah ke Habsyah tu. Tahun kelima ba'da bi'atsatih, iaitu tahun kelima selepas dibangkitkan Nabi menjadi rasul. Ya. Adapun hijrah yang ke Madinah ni iaitu tahun ke 13 dah. Sebagaimana sebut Al-Hafiz Ibn Kathir, waqad kanat hijratuhu alaihi salam fi syahri Rabi'il Awal sanata 13 min bi'asatihi alaihi salam wa dhalika fi yaumil Itsnain. Kata Hafiz Ibn Kathir di dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, iaitu sesungguhnya kanat adalah hijrahnya alaihi salam Nabi SAW fi syahri Rabi'il Awal, pada bulan Rabi'ul Awal. Iaitu apa? Sanata 13 min bi'atsatihi, iaitu tahun ke-13. Daripada, makna kemudian daripada dibangkitkan Nabi menjadi rasul. Kemudian wazalika, bermula ni bukan itu, hijrah tu fi yaumil Itsnain, ialah pada hari Isnin. Tapi apa pula pada mari bulan Muharram. Situ insya-Allah kita akan sebut lagi sikit lagi lah. Dan begitu juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, yakni ada dalam kitab Imam Ahmad, yang disebutkan oleh Imam Ahmad, iaitu yang dikatakan walidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnain, diperanakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hari Isnin. Wastumbi'a yaumul Itsnain, apa tu, dibangkitkan dia, diangkat menjadi nabi. Sebelum pada Rasul diangkat menjadi nabi. Hari Isnin juga. Wa kharaja minha, keluar dia daripadanya dah muhajiran
keluar daripadanya, berhijrah min Makkah ilal Madinah, daripada Mekah kepada Madinah tu yaumul Isnin, pada hari Isnin juga. Wa qadimal Madinah makna menapak masuk ke dalam Madinah yaumul Isnin, pada hari Isnin. Lepas tu wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam yaumul Isnin, diwafatkan Nabi SAW pada hari Isnin. Wa rafa'al hajar al-aswad yaumul Isnin, dan mengangkat hajar aswad ni lah, tak pada rukun Yamani, rukun Iraki tu kan, tak wisama tu pun hari Isnin. Bermula hijrah keluar daripada rumah tu iaitu malam 27 Safar. 27 ke 26 gitulah, lebih kurang saya tak ingat dah, yang disebut oleh Syekh Al-Mubarak Furi fi Rahil Maktum, dalam kitab Rahik Maktum, kitab sirah lah, sebut bermula Nabi SAW ni keluar pada rumah ni iaitu ialah pada malam 27 ataupun 26 Safar keluarnya. Bukan bulan Muharram keluar dia. Sapa di mana? Sapa di Masjid Quba. Di Quba 8 Rabiul Awal. Selepas daripada menyusup di Gua Sur. Lebih kurang 3-4 hari di Gua Sur tu. Zannumal ankabut ta'ala khairul bariyah lam tansud walam tahumi. Wiqayatullah tu hak sebut Imam Busiri sebut dalam Burdah dia tu. Menusuk dalam Gua Sur tu lebih kurang 3-4 hari. Setengah riwayat mengatakan Nabi SAW ni malaikat mari tutup dengan sayap dia. Dan ada riwayat mengatakan Allah Ta'ala memerintahkan sepohon kayu tu tumbuh depan Nabi. Dan ada riwayat mengatakan bahawasanya orang kafir tu tak nak masuk tengok kerana ada 2 ekor burung pati. Bila ada burung, bermakna orang tak lari lah. Kalau ada burung, kalau burung lari, kalau orang mari, tak tu burung lari, duduk situ. Tapi ni setengah ulama kata ni riwayat ni dhaif. Riwayat ni dhaif. Mana hak sabit dalam qasidah Burdah Imam Busiri iaitu sebut Al-Ankabut Khalil Bariyah. Makna hak sabitnya iaitu sarang labah-labah. Duduk pula menyusup dalam Gua Sur tu 3-4 hari. Gua Sur ni di antara Mekah 4-5 km juga. Aisyah dengan Asma binti Abi Bakar ni pula jalan ni, dia atur makanan pula susah. Ni pokok kafir Quraisy ni apa semua ni duk tawar hadiah ni. Duk tawar hadiah, siapa-siapa dapat kejar takat buat balik Muhammad ni hidup atau mati nak wis 100 ekor. Dengar di Suraqah Ibn Malik Al-Adlaji, dia pun apa lagi balik rumah derah-derah, suruh hamba dia buat siapkan kuda, siapkan panah apa semua. Seorang-seorang dia tomok, tak mau huya orang lain dulu dah. Suraqah Ibn Malik ni tomok dia. Dengar popok Quraisy ni, orang besar-besar Quraisy nak bagi tawaran 100 ekor unta siapa dapat takat jejak Muhammad. Suraqah Ibn Malik ni dia pakar dalam menjejak tapak. Kemudian dia seorang juga yang pemandu kuda hebat. Dia dulu senyap-senyap seorang dia. Kata Suraqah dalam kitab Hayatus Sahabat, sewaktu aku menghampiri Muhammad ni mari dia panggil apa? Ribut pasir. Ribut pasir tu kan. Hampir dekat dah. Tiba-tiba kuda aku menyembang, dia kata. Nyembang kuda aku. Menyembang kuda aku. Bila menyembang kuda aku tu, aku pun ambil anak panah. Dia peseng orang dulu ni, adab orang Arab ni dia suka hak Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam dia panggil azlam, rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Allah Taala sebut, wahai orang-orang yang beriman,
Senya arak, wal maisir, judi, wal ansab, menyembah berhala, wal azlam, bertenung nasib dia panggil, tenung nasib. Sepak lagi tu. Serakah tu. Sepak lagi tu. Ambil nama kocok. Cabut buang. Mana kalau jatuh anak panah tu, dia tengok ada kadang-kadang dia tulis. Kalau lain orang tenung nasib mana gigi di tokca tu. Tok Sami tu dah. Kocok batang kayu. Cocok ada kat batang kayu tulis lah. Ni kocok. Ni pasal kocok gitu. Boleh jadi zaman dia tu kocok. Capok buang Mana hak tubik? Kalau hak pendek tubik, ni toong lah, toong nasib. Kalau hak panjang tu ong, sepak lagi dia kocok tu. Tubik. Tubik hak nasib tak molek. Azlam, tenung nasib. Dan lagi tenung nasib ni. Dak ong aku mana seolah-olah aku dapat akad tak dapat akad. Tubik hak tak ong. Tapi sebab tamak dia bangun juga. Tak akal dah. Hak dia adak dia, hak dia percaya tu. Ya Allah Ta'ala sebab apa? Rijsum, mana keji, kotor. Apa makna kotor? Sebahagian daripadanya syirik. Bertenung nasib ni berhala tu syirik. Lepas tu, arak dan judi itu fasid. Dosa besar. Sebab tu Allah Ta'ala mengharamkan semua tenung nasib ni. Dah lagi tu. Dah menyembah tu bangun dulu. Capok nak panah dulu. Kena hak ta'ang. Tapi sebab 100 ekor punya tu bangun. Bangun terik ni selang tu. Hamba selang kaki kuda. Sebagaimana ni Suraqah yang menceritakan dalam kitab Hayatus Sahabah. Dia cerita. Ini riwayatnya hadis ni daripada dia. Daripada Tariq dia dah. Selang tu tak lagi. Duk jerit panggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi relax je, Nabi tenang. Nabi khairul khalqillah, sebaik-baik kejadian Allah. Tenang Nabi. Hak duk ketakutannya Abu Bakar. Abu Bakar ni duk tengok semua belakang ni Suraqah ni amat ni. Allah sudahlah kena igat kita. Allah sudahlah. Ketakutan dia. Bila terselang je kaki tu, panggil Muhammad kata, kalau mau doa ke Tuhanmu supaya lepaskan aku daripada ni, kuda aku ni, selang ni, aku tak ambak dah mu. Nabi doa dah. Cabutlah kaki tu kuda daripada pasir. Tapi sebab perangai tomok 100 ekor kuda tu, 100 ekor huta yang dijanjikan oleh pembesar-pembesar Quraisy ni, sama ada hidup mati tu. Bangun pula nampak. Mula hak first time-nya sembang dah, siap tenung nasib lagi. Dapat nasib hak ta'ang dah. Tapi 100 ekor ni bahaya. Yang ni bahaya tomok ni. Sifat tomok ni, dia tak nanti pada orang kufur je. Hak adat, hak dia yakin pun dia tak pakai. Kemudian dah begitu, janji dengan Nabi, kalau mu tolong lepas doa Tuhanmu, lepas kaki kuda aku ni, aku tak ambak dah. Lepas. Tapi mari ingat balik 100 ekor unta yang dijanjikan oleh ambak pula. Terik ni tergelang teruk. Tergelang teruk tu, duk panggil. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa juga. Ni dia panggil diplomasi ni. Diplomasi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudarian dia panggil tu. Walha kalau kena kita lah mana? Nak hambak sangat dikerak itu kau payah apa? Selesai masalah dah. Dah. Menyusah aku je, mungkin janji lagi. Sedangkan orang tu nak buru kita lagi. Tapi tengok Nabi SAW tak pernah membalas kejahatan manusia ke atas dirinya. Bahkan mendoa kebaikan. Ni dikatakan khairul khalqillah, sebaik-baik kejadian Allah. Tapi kali ni Suraqah kata apa? Ke Nabi SAW, mu doalah ya Muhammad ke Tuhanmu. Tolong lepaskan aku. Mu ambil lah apa mu nak, panah aku, kuda aku ke apa, aku tak ambak mu dah. Tak ambak. Lepas lagi. Nabi SAW mari kat Suraqah royak, boleh aku doa, tapi syarat dia. Syarat dia mu balik ni mu royak ke awak-awak mu lah. Hak mana awak pakat ramai-ramai, bukan dia hak orang pertama. Orang lain pun nak juga. Nak juga. Royak ke demo tu tak sah mari ambak akulah. Royak gitu.
Sekarang apa? Suraqah ni dia terkenal dengan penjejak tapak, jejak manusia di padang pasir. Dia pemandu kuda yang hebat. Kalau dia royak gitu, dia royak tak ada, ni saya orang lain akan pakar cakap dia. Dia royak aku pun tak jumpa dah, orang akan pakar cakap dia. Baiklah dia kata. Baik. Lepas tu dia balik tu. Dia balik jumpa dengan puak dia sibuk nak cari Nabi sallallahu alaihi wasallam duk kejar sana. Dia kata, tak dapat dia jejaki. Tak dapat dijejaki tu kerana ada salah seorang lagi yang gembala kambing ni. Gembala kambing ni dilepas kambing dia jadi tapak tu jadi banyak jadi keliru. Dah sebut dalam ayat sahabat. Tapi sebelum dia pergi tu Nabi SAW ni tengok. Nabi SAW ni diplomasi. Seolah Nabi SAW sebut ke dia, ya Suraqah, apa fikirmu? Gua negamu esok-esok mu boleh pakai gelang Kisra. Gelang Raja Kisra esok boleh pakai kamu gua negamu. Dia dengar gitu. Ya ke dia tu? Seolah begitu lah. Tak? Seolah-olah Nabi buat perjanjian dengan dia. Gua negamukmu. Gua negamukmu, ya Suraqah. Engkau dipakaikan gelang-gelang Kisra. Kisra ibni Humus itu yang kau masuk, ya. Kisra kedua. Kisra ibni Humus, ya, Nabi kata. Baik, Muhammad dia kata, buat penyanyian, agamamu akan jadi fenomena. Dia kata, Suraqah kata, agamamu akan bangkit, Muhammad. Tapi dia tak beriman lagi masa tu. Tak beriman lagi. Mu tulis surat perjanjian. Jadi Nabi SAW suruh tulis surat perjanjian. Setengah kata tulis di atas tulang. Nabi bagi keamanan. Esok-esok berjaya buka Mekah. Ni orang ni Nabi janji dah. Siapa-siapa tak ada janjian Nabi ni, kalau perang Mekah esok kena bunuh. Tapi Suraqah ni ada tulis janji yang 10 tahun pula ba'dal fathi Makkah tu. Selepas pada buka Mekah dah ni. Hak mana tak ada surat janjian semua kena tawang. Hak mana lawan perang semua mati kena bunuh. Suraqah ni seorang je ada surat janjian ni. Hak tak kena bunuh. Tapi walau begitu kena juga sebutir dua. Pasal apa? Sahabat-sahabat tahu, ni hak duk amak Nabi. Ni kenalah sebutir dua dah. Ada tu. Lepok. Tunjuk surat, bawa pergi Nabi SAW. Bawa pergi kepada Nabi SAW tu, Nabi tengok. Ni Suraqah, aku tu nak janji hari ni, aku amankan kamu. Tu Nabi SAW, diplomasi dia. Maka Suraqah pun bersyahadah di hadapan Nabi SAW. 10 tahun dah jumpa ni pula baru beriman. 10 tahun. Itu selepas pada Nabi hijrah dah. Duduk tak lama, dah lebih kurang 9 bulan Nabi wafat. Iaitu turun ayat iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Turun je ayat ni, Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ni dengan makna Nabi SAW nak wafat dah. Ni dipanggil tajalli Allah Ta'ala. Ibnu Abbas ni dia tafsiran dia memang tafsiran hakikat dia panggil. Sahabat lain kejut. Sahabat lain tak ada tafsiran lagu tu. Ibnu Abbas tafsiran lagu tu. Turun ajar ni. Apabila dapat dah buka kota Mekah, melihat manusia ni masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, ada. Ibnu Abbas tafsir apa? Ayat ni isyarat kepada Nabi SAW tak lama dah nak wafat. Kejut sahabat ni. Iyalah. Kita faham mana? Yalah, bila dah dapat muka kota Mekah, orang dah pun masuk Islam ramai-ramai, makna Islam dah berjaya, tugas Rasul habislah. Bila tugas habis tugas Rasul, nescaya diwafatkanlah Nabi SAW tu. Habis dah tugas. Tu Ibnu Abbas kata ini ayat isyarat kepada Nabi SAW nak wafat. Iya. Itu janji Tuhan. Dan begitulah keadaan Suraqahnya selepas pada buka kota Mekah. Dia sempat bersama Nabi SAW hanya lebih kurang qadar 9 bulan je. 9 bulan je Nabi wafat. Tu wafat Nabi tu dia sedih kan, sallallahu alaihi wasallam. Bila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk sebut sama.
tentang gelang Kisra ni. Tentang gelang Kisra, sapa kepada zaman pemerintahan Umarul Khattab. Nah, Abu Bakar tak sempat, kerana Abu Bakar tak lama memerintah, lebih kurang setahun 2 tahun je. Umar lama sikit 10 tahun. Buka Rom, buka Parsi, sehingga kepada Konstantinopel pun nak buka, tapi tak sempat buka. Kerana ada hadis Nabi menyatakan la tahunna Konstantiniyah. Nah, fal ni'mal amiru amiruha, fal ni'mal jaishu jaishuha, zalika jaishu. Nah, ni'mal amiru amiruha, wa ni'mal jaishu zalika jaish. Selagi kamu akan buka kota Konstantinopel, iaitu di Turki, Konstantinopel, sehingga ada Saidina Abu Ayyub Al-Ansari ini berjalan kaki ikut tentera nak buka sampai mati denu. Tapi di zaman Umar tak berjaya buka juga, iaitu jatuh kepada zaman salafus soleh dah, tabi'in dah dipanggil dah, iaitu apa, Muhammad Al-Fatih buka. Zaman Umar hanya buka Parsi, Rom. Nah, buka Rom tu, maka bila perang buka Rom, banyaklah dapat harta ghanimah. Mari harta ghanimah zaman Umar ni lah menjatuhkan kerajaan Humus, Kisra ibni Humus, Kisra kedua ni dapat harta ghanimah, bagi ke Umar. Umar duk cari mana gelang Kisra, mana pakaian Kisra. Pergi panggil Suraqah ibni Malik tu. Panggil Suraqah ibni Malik, pakai ke dia pakaian Kisra, pakai gelang Kisra sebagaimana Nabi sebut dulu. Tak kala itulah kerinduan Suraqah kepada Nabi SAW sangat memucaklah. Rindu. Teringat tengok. Tu di Nabi SAW dipanggil As-Sadiq Masduq, yang benar lagi dibenarkan. Tengok Nabi SAW. Seolah Nabi janji sempurna. Walau Nabi bukan janji. Tidak ada makna. Nabi sebut, apa kira, apa perasaan kamu seolah begitu kan? Guana gamuk mu ni kalau esok-esok mu boleh pakai gelang Kisra. Sukalah dia dengar. Nabi sebut gitu. Nak royak benar je Nabi. Apa hak Nabi sebut tu? Nak royaknya apa dah? Yang Nabi kata itulah sebahagian daripada wahyu juga. Ya. Suraqah ibn Malik, seorang sahabat yang sempat bersama Nabi, yang asalnya nak memerangi Nabi SAW, beriman dan mati dia dalam kerinduan kepada Nabi SAW. Yang amat tinggi itu. Jadi hijrah ni, iaitu tarikh hijrah dia pula tu, yang boleh jadi muharramnya, itu ijtihad Umar lah. Duduk mesyuarat. Dia bermula daripada Abu Musa Al-Asy'ari di Yaman mari hantar harta ghanimah. Hantar harta ghanimah kepada Khalifah Umar. Tulis surat Sya'ban. Bila sampai kepada Umar, Sya'ban bila ni? Tak ada tarikh kan? Sya'ban tahun lepas ke? Sya'ban tahun lepas ke? Ataupun Sya'ban tahun ni, ataupun Sya'ban lagi datang. Sya'ban je. Jadi itu timbulnya keinginan Umar nak buat. Duk mesyuarat, duk ijtihad. Maka ambil daripada tarikh hijrah Nabi SAW. Kalau kira hijrah Nabi SAW ni, kalau 22 Safar bermula lebih kurang Masihi tahun 622 Masihi lah. 12 atau 13 20 Safar bermula keluar rumah tu, lebih kurang 12 atau 13 tahun 622 Masihi. Maka Umar kata kita bina tarikh hijrah, tapi mula mana? Kata Umar, al-hijratu farqat bainal haqqi wal batil. Bermula hijrah itu membezakan di antara benar dan juga batil. Farhu biha, buat tarikh. Buat mana? Bina asah. Bina asah tahun Islam tu di atas hijrah. Mana kira apa? Sebelum pada hijrah Nabi tak sekira lah tu. Sebab Nabi tak bangkit tu, tak nak beza lagi antara batil dengan hak.
Bila Nabi bangkit hijrah, boleh membeza antara kita mulakan tahun tu, tahun Islam ialah tahun selepas Nabi hijrah. Nampak? Hijrah ni membezakan antara hak dan batil. Farhu biha, buat asas bina tahun Islam di atas tahun hijrah. Kepas tu dapat dah tahunnya, bulan pula. Bulan ni pula duk ijtihad mesyuarat, dikira di atas mana Umar ambil Muharram. Kerana adalah beberapa sebab, banyak faktor dia, dan salah satunya dikatakan juga bahawasanya Nabi SAW ni berazam, kuat azam, cita-cita nak berhijrah pada bulan Muharram. Maka diambil kira daripada azam cita-cita Nabi nak keluar berhijrah pada bulan Muharram. Maka letaklah Muharram itu sebagai awal bulan hijrah. Itu asal dia. Tapi kalau nak kiranya, hijrah itu ialah bulan Rabiul Awal, yang bermula daripada sallallahu alaihi wasallam keluar rumah lebih kurang 2 minggu. Kalau jalan kaki tu sampai ke Madinah tu 2 minggu. Lebih kurang 2 minggu. Tu sedikitlah. Lepas tu ni tak ada dah. La hijrata ba'dal fathi. Nabi SAW sebut dah, tak ada dah jenis hijrah lepas pada pembukaan kota Mekah. Hanya ulama bahaskan hijrah ni ada jadi wajib ni apabila kita duduk dalam negara kafir. Kafir zimmi, kafir harbi yang memerangi Islam, hak tak bayar jizyah. Sehingga melibatkan apa? Nak jatuh kufur kita. Tu wajib kita hijrah untuk selamatkan iman kita. Dan satu laginya, jadi wajib hijrah sekiranya kita duduk tempat maksiat. Maksiat tu boleh bawa kita kepada kekufuran. Maka wajib hijrah. Adapun hukum hijrah ni ialah harus. Tidak wajib dah. Nak hijrah pergi mana-mana pun, harus hukum dia. Wajib mana? Kalau kita duduk dalam negara kafir, yang boleh menyebabkan kita kufur, tu wajib hijrah. Ataupun kita duduk dalam tempat maksiat, negara maksiat, tempat maksiat tu boleh bawa pada kufuran, tu wajib hijrah. Adapun kalau tak ada sebab-sebab yang tu, maka hukum hijrah tu ialah harus. Tak ada dah jenis hijrah, melainkan Nabi kata jihad dan niat. Jihad pula, tengok apabila pemerintah mewajibkan kita jihad, maka tubiklah hukum dia sekian. Niat, tinggal niat je. Niat ni niat ke mana? Makna hijrah, makna niat ni batin. Makna ni kita niat sama hijrah diri kita, batin kita ni kepada Allah Ta'ala, kepada pergantungan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Tentang rezeki kita ke, tentang urusan dunia kita ke, kita hijrah serah kepada Allah Ta'ala semata-mata. Itu dipanggil hijrah batin kita, pergantungan serah kepada Allah Ta'ala semata-mata. Lain ni kita banyak hati kita ni nak bergantung dengan dunia, bergantung dengan makhluk, keinginan kita, sehingga bawa dalam ibadat kita, dalam semayang pun koyak lagi ke dunia. Maka hijrah, niat tu makna kita tajdid semua niat kita ni, hari-hari nak bawa hati kita ni berhijrah kepada Allah Ta'ala. Mana illa man atallaha biqalbin salim, untuk mensejahterakan hati kita ni daripada selain pergantungan, hanya pergantungan kepada Allah. Itu hijrah batin kita. Adapun zahir kita ni, hijrah zahir kita ni iaitu mana? Kembali kepada mengamalkan segala sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu zahir. Hijrah zahir, kembali mengamalkan sunnah Nabi SAW. Hijrah batin iaitu kembali kepada pergantungan Allah, bergantung dengan Allah semata-mata. Tu hijrah. Hak dikatakan niat tu. Wallahu alam. Baik, kita masuk kitab kita sikit. Saya pun ada kerja ni. Nak pergi naik jumpa Rais Nadatul Ulama di Terengganu. Ni maknanya nak terus ni lah. Nak terus pergi naik Terengganu lah lepas ni. Sudah siap buat sembahyang jamak dah tadi. Orang pun duk telefon 2 kali dah tu. Terus adapun kata musannaf kita, adapun dosa kecilnya, kita nak bincang lah. Tiada terbilangkan. Makna banyaklah dosa kecil kita ni. Banyak. Iaitu dosa kecil tu
seperti menulis perkataan yang tiada baik dan locoh di medsos, di WhatsApp. Dosa tangan kita banyak. Atau hamun, makna maki hamun. Ini dosa tangan. Ini dosa kecil. Hamun, nista. Dan seperti memukul binatang dan menakitinya binatang. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dakhalas imra'atun an-nara fil hurrah. Fi, dia panggil fi dengan mana fi sababiyah. Masuk oleh seorang perempuan akan neraka fil hurrah, pada kucing. Ai bisababil hurrah, dengan mana dia panggil fi situ fi sababiyah. Masuk seorang perempuan akan neraka dengan sebab seekor kucing. Yang habatat yang dia peliharanya. Dia pelihara. Mana dia kurung, habatat mana dia kurung tak bagi makan. Tu dengan dosa tangan juga tu. Kurung kucing, lepas tu tak bagi makan. Mana pelihara kucing tak bagi makan. Lepas ni lepas pula orang katok. Tu dosa tangan tu dipanggil. Dosa tangan kita buat. Sebab seekor kucing. Terkadangnya tama-tama kita duduk rumah taman ni. Rumah taman pelihara kucing. Kita pelihara tak jaga. Dah menyeksa ke dia. Dia supaya kita juga ada keinginan. Kalau pelihara dia tak ada pasangan guana. Gamak kalau kita. Orang kurung kita, supaya duduk jaga tu. Hak tu berlaku buat pelik-pelik saja. Dia panggil apa bahasa kita mudah-mudah? Masuk air. Dia lagu tu ke? Masuk air. Sumat. Sumat. Air siapa mana? Siapa kotak dah. Dia tak boleh dah. Dia kena hak dia tu. Kena ada pasangan dia. Pasangan. Kurung dia sekor-sekor. Ada. Hak tu dia tubik tu. Habis dia khabak habis rumah orang tu. Bukan nak cari makan sangat. Nak cari kawan. Lepas tu dia boleh lepas. Kita lepas dia. Dia pergi berok depan rumah-rumah jiran kita pula. Tu jadi lain pula. Jadi lain pula. Dia panggil kita menyakiti tak. Al-jaru ahaqqu bisabtih. Bermula jiran tu terlebih utama kita dahulukan. Dahulukan dia hak-hak dia tu. Jangan menyakiti dia. Tu jadi salah kot lain pula. Dah sebab kucing kita. Pergi berok depan rumah jiran. Dah mula mari dah dia. Mari beci. Mari marah. Sebab kucing kita. Tu nak kena jaga banyak kera pula tu. Pandai-pandai lah tu dah. Saya royak sekat tu je. Banyak berlaku. Dan banyak benda tu disebut-sebut. Jadi nak jaga tu jangan sebab seekor kucing kita pelihara macam tu tadi. Kerana ini ada hadis menakuti. Nabi SAW sebut tadi dah. Dakhalas imra'atun an-nara fil hurrah habatatha. Masuk seorang perempuan akan neraka dengan sebab seekor kucing yang dikurungnya. Kurung tu sebab apa? Sebab tak bagi hak dia lah. Sipang kawan tu lama-lama sampai masuk air. Sumat. Tak bagi makan. Lepas dia khabar pula umur jiran kita. Berok depan rumah jiran kita pula. Menyakiti jiran pula. Kait pula. Jadi itu semua dosa yang asal daripada tangan kita. Bawa kepada dosa lain pula. Banyak. Dan menyentuh perempuan yang batal air semayang. Yang ni ghairu mahram, bukan mahram kita. Bukan mahram kita dah. Mok tua tiri. Mahram kita dah. Ayah kita masuk air. Mok kita meninggal. Sumat juga ayah kita. Payah nikah dengan tin seorang lagi. Jadi bukan ayah kita. Yalah, tok tua kita lah. Tok tua kita. Mana ayahnya bini kita. Dia nikah dengan seorang perempuan lain. Nampak tak? Jadi dia panggil tok tiri tua tak? Mentua tiri tak? Dengan kita jadi mana? Jadi dengan kita.
Mahram tak? Tidak mahram. Tidak mahram tu. Nah. Tidak mahram kita tu. Hurrimat alaikum ummahatikum. Diharam. Hurrimat alaikum ummahatikum. Wa banatukum. Wa ikhwatukum. Wa ammatukum. Wa halatukum. Wa banatu akhi. Wa banatul ukhti. Tu disebut dah. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan alaikum atas kamu ummahatukum. Dan siapalah kepada apa tu? Ummahatu nisaikum. Nampak? Diharamkan atas kamu siapalah kepada mana? Ibu-ibu nisaikum, perempuan kamu mana? Ibu-ibu isteri kita. Termasuk dah kata ibu isteri kita iaitu mak tiri dia. Nah, mak tiri dia. Kalau pada adat kita lagu tu lah. Tapi pada syarak tak. Sabit dengan bini kita, dengan kita tak lah. Makna dengan kita termasuk dalam perempuan yang batal hari semayang. Sebab tu kalau dengan mak mertua kita hak tiri tu, kena jaga. Ada aurat lah tu. Ataupun dengan pok tiri kita, pok tua kita, tok tua kita hak tiri tu lah. Kalau bagi perempuan tak, tok tua tak, kena jaga aurat lah. Tak ada sakut lah tu dipanggil. Kena jaga tu. Dengan kakak ipar kita apa, kena jaga tu. Dia panggil apa? Perempuan yang bukan mahram kita dah. Dan menyentuh perempuan yang batal air semayang dengannya, yakni dengan sebab menyentuhnya. Dengan tiada berlapik, hal keadaan dengan tiada berlapik, tak berlapik. Tak berlapik. Yakni hak lain daripada bini kita lah. Tak? Yang lain daripada bini kita, hak batal air semayang. Lepas tu perempuan yang tidak halal bagi kita tapi batal air semayang, lain pada bini kita. Bini kita halal dengan kita tapi batal air semayang. Nampak? Ni hak masalah ni. Dia ada dalam kaum kita sendiri pada masalah ni. Dalam Ashabus Syafi'iyah pun ada. Ashabus Syafi'iyah dipanggil. Bukan kita nanti kita kata nak pergi Mekah tu, kita nak pergi bertaklid dengan mazhab Hanafi dan sebagainya. Tak perlu sebenarnya. Dalam Ashabus Syafi'iyah kita ada satu kaum yang mensabitkan begini. Dipanggil alamis, dipanggil orang yang menyentuh tu dipanggil lamis, orang yang menyentuh. Orang yang disentuh dipanggil malmus, yang disentuh. Allah Taala sebut aw lamastumun nisa. Allah Taala sebut dalam Quran aw lamastumun nisa, atau kamu menyentuh. Maka dibina atas ni lah, atas dalil ni lah setengah daripada Ashabus Syafi'iyah mengatakan tidak batal orang yang malmus, orang yang disentuh. Patuh hak batal mana? Lamis, orang yang menyentuh. Kerana faham daripada ibarat Allah Ta'ala menyatakan aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh. Menyentuh mana? Yang menyentuh akan perempuan, akan isteri-isteri kamu yang halal kan? Maka dibina setengah daripada Ashabus Syafi'iyah bina atas ni. Maknanya faham mana? Ini bukan doa ni. Dia panggil muqabil azhar ni. Kuat mana kuat? Muqabil mana kuat? Pendapat yang kuat ni. Mana boleh buat amal, kita boleh bertaklid. Jadi mana? Kalau kita nak pergi Mekah, tak perlu nak susah nak pakai mazhab orang. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada. Maknanya taklid awal-awal. Di atas Ashabus Syafi'iyah mana? Tak batal orang yang disentuh. Tak ambil air semayang kita siap-siap. Jaga kita sudah. Jaga diri kita sudah. Mana kalau orang lain mari sentuh kita, dia lah batal. Kenapa? Kerana yang menyentuh lamis itu batal. Tak? Dibina atas kata orang aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh. Mana kalau hak difahamnya, hak disentuh tak batal. Bina atas ni Ashabus Syafi'iyah kata tak batal. Bukan kau doa ni.
Dia panggil muqabil azhar. Kuat, mana kuat boleh beramal. Jadi sebelum tapi syarat dia nak bertaklid, syarat dia sebelum batal, sebelum rosak satu ibadat kita. Mana awal-awal lagi kita ambil air semayang tu, ambil bertaklid di atas ashabus Syafi'iyah yang mengatakan orang yang disentuh tidak batal. Jadi faham mana kalau kita dengan bini kita pakai ambil air semayang kemah-kemah, pakai taklid atas mazhab ni, jaga, pasal-pasal jaga. Pak kalau bini kita sentuh kita, batal kita atas. Tapi was-was sikitlah. Pasal lagu tu pasal kita duk amal hak batal dah. Kena beramal lah, kena beramal. Kena beramal dah. Was-was lah sikit. Jangan duk was-was lah. Hukum ada. Tu guna kita belajar. Ada hukum lagu tu. Wajib kita bertaklid dengan ulama. Pasal apa? Esok-esok ada. Allah Ta'ala tanya kita, bukan kita boleh jawab. Kita tak faham Quran, tak faham hadis. Manhaj ulama kita tak faham. Kita orang awam ni, orang yang tak nak membeza di antara hak dan batil, syubhat. Jadi esok kita kena ada orang yang boleh bagi syafaat kepada kita. Orang yang mengiktiraf bahawa ni amalan kita ni sah tak sah. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya lah. Mereka itu akan bagi syafaat. Mereka itu akan mengaku bahawa ini mazhab aku. Kalau kita beramal tak bertaklid pada mazhab, kita buat mari dalil esok, dalil benda kita nak mari, hujah benda kita nak mari depan Allah Ta'ala esok, dalam keadaan kita tak reti Quran, hadis dan sebagainya. Tu siapa masa ni SOP. Jangan cari pasal. Seorang punya pasal lagi susah, kena sita belaka lagi. Ustaz Mak Kasturi punya pasal je, kena sita masjid ni. Berhenti lah cari stesen. Nampak? Lepas tu lagi apa? Dia kata dah, atau bergurau senda, membuka aurat orang, atau mengacu-ngacukan hujung senjata. Ni haram. Ni banyak berlaku. Haram kita bergurau dengan saing kita walaupun akad pisah. Ni banyak saya tengok berlaku ni masa kurban. Ni kerak mau gini kerak. Gurau tu haram, hukum ni haram. Gurau lagu tu haram. Mengacu-ngacu senjata tu gurau haram lagu tu. Tengok. Tu terang-terang sebut. Atau mengacu-ngacukan hujung senjata. Dengan mana apa? Atau pada kata, atau bergurau senda, membuka aurat. Kita buka aurat gurau senda, haram. Atau mengacu-ngacukan hujung senjata, makna bergurau senda dengan mengacu-ngacu senjata, haram hukum dia. Atau menampar muka orang, makna bergurau-gurau senda menampar muka orang. Maka semuanya dosa tangan yang keluar ia bersama akhir titik air semayang sebagai tersebut di dalam hadis pada masalah 37 itu. Ni dosa-dosa kecil ni panggil haram, tapi dosa kecil. Hak bergurau lagu tu haram, tapi dosa kecil. Mudah-mudahan hak kita bergurau lagu tu gugur dengan sebab titisan akhir wuduk kita. Amin ya rabbal alamin. Dan baca lagi masalah ke-45. Wallahu ta'ala alam ay alimun. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.